Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wa apa ya alim ya hakim ya rasyid. Amin. Amin. Okey, sekarang ni muallim nak semua orang buka buku teks bahasa Melayu muka surat 71. Buku teks bahasa Melayu muka surat 71. Okey, dah semua dah buka dah muka surat 71? Sudah. Okey, dalam petikan ini yang ada gambar jam kat bawah tu, tajuk dia menghargai masa. Tajuk yang akan kita belajar untuk hari ini ialah ini tajuk dia menghargai masa. Tajuk yang akan kita belajar ialah dalam petikan ini ada kesalahan penggunaan kata. Kesalahan penggunaan kata. Ayat yang digunakan tu tak betul. Ada kesalahan. Jadi kita kena betulkan dia menggunakan perkataan yang sesuai, yang betul. Okey, setakat ini kita dah belajar cara untuk memurnikan teks. Memurnikan teks ni maksudnya kita nak betulkan balik teks itu. Yang pertama, muallim dah ajar awak, kita betulkan dari kesalahan ejaan. Yang kedua, kesalahan apa? Kesalahan tanda. Kalau ejaan ni, ejaan dia salah eja. Kalau tanda baca ni, titik ke, koma ke, tanda seru ke, tanda tanya ke. Yang ketiga, kesalahan imbuhan. Dan yang keempat, hari ini kita akan belajar tentang kesalahan penggunaan kata. Kesalahan ejaan kita dah belajar, tanda baca pun dah, imbuhan pun dah. Hari ini kita masuk dengan penggunaan kata. Dalam teks ini ada kesalahan kata. Penggunaan ayat dia tu salah. Jadi kita kena betulkan dia dengan ayat yang betul. Boleh faham setakat ni? Okey, tak apa. Tajuk dia ialah menghargai masa. Okey, sebelum tu kita baca dulu petikan ini, kita fahami dulu petikan ini bercakap tentang apa. Okey, muallim semua orang tengok depan. Dengar apa yang muallim baca ni, cuba fahami, cuba hadam teks ini. Apa yang diberitahu kepada kita tentang teks ini. Tajuknya ialah menghargai masa. Okey, perenggan yang pertama. Setiap aktiviti sekolah dijalankan mengikut masa. Oleh itu, murid-murid mahulah menepati masa yang ditetapkan. Okey, perenggan kedua. Murid-murid mesti pergi segera ke sekolah. Mereka perlu membiasakan diri sedia sekurang-kurangnya 15 minit sebelum loceng berbising. Loceng berbising. Oleh itu, mereka akan lebih bersedia untuk menghadapi pengajaran. Okey, perenggan ketiga. Kerja sekolah yang diberikan oleh guru perlu disiapkan lekas. Kerja itu akan bertingkat sekiranya dilengah-lengahkan. Murid-murid juga perlu memulangkan buku yang dipinjam dari perpustakaan mengikut tempoh.
hutang akan dikenakan sekiranya buku pinjaman lewat dipulangkan. Okey, perenggan yang terakhir sekali. Sesungguhnya semua kerja di sekolah dapat berjalan dengan cekapnya sekiranya murid-murid menepati masa. Oleh itu, tepati dan gunakan jam dengan baiknya. Okey, jadi dalam petikan ini faham tak petikan ini bercakap tentang apa? Tentang masa. Kita menghargai masa. kena menghargai masa, kena gunakan masa elok-elok. Okey, dalam petikan ini ada kesalahan penggunaan kata. Mari kita cek satu persatu. Okey, kita tengok dulu dengan perenggan yang pertama. Okey, setiap aktiviti sekolah dijalankan mengikut masa. Okey, ada kesalahan tak kat sini? Tak ada. Tak ada kesalahan. Ayat ini dah betul dah. Setiap aktiviti sekolah dijalankan mengikut masa. Okey, perenggan yang kedua. Oleh itu, murid-murid mahulah menepati masa yang ditetapkan. Ada tak penggunaan kata yang tak sesuai dekat sini? Tak ada. Ada. Ni sesuai tak mahulah? Mahu. Salah. Oleh itu, murid-murid mahulah menepati masa. Sesuai tak? Apa yang betul agak-agak? Sesuai. Mahu. Mahu tu kita nak tukarkan apa? Mahu tu kita nak tukarkan apa? Oleh itu, murid-murid mahulah menepati masa. Apa yang sesuai agak-agak? Mahu menepati masa yang ditetapkan. Mahulah tak sesuai. Tak nak guna perkataan mahu. Apa yang sesuai? Oleh itu, murid-murid apa dia? Mestilah. Mestilah. Betul juga. Mestilah ataupun boleh gunakan haruslah. Baru betul. Baru sesuai. Mahulah tak sesuai. Tengok kalau awak baca. Oleh itu murid-murid mahulah menepati masa yang ditetapkan. Kalau awak baca. Oleh itu murid-murid mestilah menepati masa yang ditetapkan. Barulah bunyi dia pun sedap. Barulah betul penggunaan kata dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tengok perenggan yang kedua. Murid-murid mesti pergi segera ke sekolah. Betul tak? Nak baca pun pelik dah bunyi. Murid-murid mesti pergi segera ke sekolah. Apa yang sesuai? Ke sekolah. Pergi segera. Tak sesuai pergi segera. Apa yang kita nak betulkan? Awal ke sekolah. Pergi awal ke sekolah boleh lagi. Okey, siapa yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 71. Murid-murid mesti pergi segera ke sekolah. Murid-murid mesti pergi awal. Tak sesuai. Pergi segera. Kita nak tukarkan dengan apa ayat kat sini? Awal. Pergi segera. Malam. Tak sesuai. Murid. Murid-murid. Kenapa dengan murid-murid? Betul lah. Murid-murid betul lah. Sebab sekolah kan. Murid-murid lah. Pergi segera ni kurang sesuai. Apa nak gunakan? Murid-murid mesti apa? Apa? Kita nak gunakan pergi segera. Pergi segera tak sesuai. Murid-murid Mestilah. Murid-murid mesti nak gunakan dengan apa ni? Datang. Mesti. Murid-murid mesti datang awal ke sekolah. Itu baru betul. Jadi itulah jawapan dia yang betul. Mesti datang awal. Bukan pergi segera. Tak sesuai penggunaan kata dia. Okey, perenggan yang kedua pula. Kita masuk dengan perenggan yang kedua. Mereka perlu membiasakan diri sekurang-kurangnya 15 minit
sebelum loceng berbising. Membiasakan diri. Mereka perlu membiasakan diri tak sesuai. Apa yang kita nak betulkan kat sini? Membiasakan ni kita tak nak guna. Murid perlu membiasakan diri sedia sekurang-kurangnya 15 minit sebelum loceng berbunyi. Apa yang sesuai agaknya? Apa yang sesuai? Bersiap sedia. Bersiap. Sedia. Barulah betul. Bersiap sedia. Jawapan nombor 3. Murid mereka perlu bersiap sedia sekurang-kurangnya 15 minit sebelum loceng berbising. Loceng berbising betul tak? Salah. Loceng berbunyi. Berbunyi. Jadi ayat yang betul ialah mereka perlu bersiap sedia sekurang-kurangnya 15 minit sebelum loceng berbunyi. Baru betul. Okey, yang seterusnya. Oleh itu, mereka akan lebih bersedia untuk menghadapi pengajaran. Betul tak pengajaran? Pelajaran. Pengajaran ni untuk cikgu yang mengajar. Awak apa? Awak mengajar ke awak belajar? Pelajaran. Pelajaran. Pembelajaran. Pengajaran ni cikgu yang mengajar, muallim-muallimah yang mengajar. Awak belajar. Jadi mereka akan lebih bersedia untuk menghadapi pembelajaran. Okey, seterusnya. Kerja sekolah yang diberikan oleh guru perlu disiapkan lekas. Betul tak lekas? Disiapkan. Segera. Disiapkan segera. Baru betul. Penggunaan kata dia. Lekas kat sini kurang sesuai. Jadi kerja sekolah yang diberikan oleh guru perlu disiapkan segera. Kerja itu akan bertingkat sekiranya dilengah-lengahkan. Bertingkat, betul tak? Tak sesuai. Akan bertambah. Bertingkat kat sini kurang sesuai. Kat sini awak boleh gunakan bertambah ataupun bertimbun. Bertimbun. Bertimbun ni makin banyak. Bertimbun. Okey, seterusnya. Murid-murid juga perlu memulangkan buku yang dipinjam dari perpustakaan mengikut tempoh. Sesuai tak mengikut tempoh? Jadual. Kita nak pinjam buku mestilah mengikut arahan. Kita dah pinjam buku mesti pulangkan mengikut tarikh yang sesuai. Yang ditetapkan. Okey, lepas tu hutang akan dikenakan sekiranya buku pinjaman lewat dipulangkan. Hutang, betul tak hutang? Salah. Apa yang betul? Hutang. Kalau awak lewat kepinjakan buku, apa jadi? Denda. Denda akan dikenakan sekiranya buku pinjaman lewat dipulangkan. Okey, sesungguhnya semua kerja di sekolah dapat berjalan dengan cekapnya sekiranya murid-murid menepati masa. Dengan cekapnya, betul tak? Apa yang sesuai? Salah lah. Apa yang sesuai? Lancar. Berjalan dengan lancar ataupun mudah. Semua kerja di sekolah dapat berjalan dengan lancar ataupun dengan mudah sekiranya murid-murid menepati masa. Okey, yang terakhir sekali. Oleh itu, tepati dan gunakan jam dengan baik. Gunakan jam. Gunakan masa. Gunakan masa. Tajuk dia beritahu masa kan? Masa bukan jam. Oleh itu, tepati dan gunakan masa dengan baik. Jadi, okey, setakat ni faham tak?
Maksudnya dalam petikan ini ada perkataan kata yang digunakan kurang sesuai. Jadi kita murnikan balik dengan ayat yang betul. Boleh faham setakat ni? Boleh. Siapa tanya soalan tak? Okey, kalau semua faham, buka buku aktiviti awak muka surat 80. Mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Buku aktiviti muka surat 80. Buku aktiviti muka surat 80. Sama macam yang kita buat tadi, kita nak betulkan dengan ayat yang betul. Soalan dia kata apa? Idik kesalahan penggunaan kata. Kesalahan penggunaan kata dalam petikan. Maksudnya dalam petikan ini dia dah bagi dah kepada kita. Yang dia warnakan dengan warna hitam tebal ni. Ada waktu, ada kain, ada rencana, ada baik. Ni semua yang kita kena betulkan. Koyak, orang, ikat, cantik, segar dan juga dua. Okey, yang ni semualah kita kena betulkan dengan jawapan yang sesuai, yang betul. Okey, siapa yang baru masuk buku teks, buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 80. Buku aktiviti muka surat 80. Okey, jadi petikan ini mari kita tukar dengan jawapan yang betul. Okey, tajuknya ialah disiplin berpakaian. Berpakaian di sekolah kena ada disiplin. Contoh dia pakai baju sekolah, ikut jadual. Kalau hari ini pakai baju sekolah, baju sekolah. Kalau esok kena pakai baju sukan, baju sukan. Kalau lusa kena pakai jubah, kena pakai jubah. Pakai baju, letak dalam, masukkan dalam, pakai stocking, semua tu. Okey, perhimpunan sekolah biasanya diadakan pada waktu Ahad atau Isnin. Pada waktu Ahad, betul tak? Apa yang betul? Pada jawapan dia apa? Pada Ahad. Waktu tu kita nak tukarkan apa? Apa dia soal? Pada waktu Ahad atau Isnin? Waktu ni untuk masa. Waktu ni untuk masa. Sedangkan dekat sini dia bercakap tentang hari. Jadi waktu kita tukar dengan hari. Hari Ahad. Hari. Waktu ni untuk masa. Ahad Isnin ni masa ke? Ahad Isnin ni hari. Jadi yang betul ialah perhimpunan sekolah biasanya diadakan pada hari Ahad atau Isnin. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Semasa perhimpunan, murid-murid mesti memakai kain seragam yang bersih dan kemas. Kain seragam, betul tak kain? Tak. Apa yang betul? Apa nak? Kain seragam digunakan apa? Kain ni kita nak gantikan dengan apa? Buat dia guna salin macam Mak Lim punya ke Mak Lim? Ya, jawapan dia. Buat jawapan dia macam yang Mak Lim tulis kat bawah ni. Tulis jawapan cepat. Okey. Buku teks, buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 80. Sekejap Mak Lim. Muka surat 80. Okey, yang pertamanya perhimpunan sekolah biasanya diadakan pada hari Ahad atau Isnin. Kat sini waktu salah. Waktu ni untuk masa. Ini dia beritahu Ahad dan Isnin. Maksudnya hari. Pada hari Ahad atau Isnin. Semasa perhimpunan, murid-murid mesti memakai kain seragam yang bersih dan kemas. Kain seragam. Betul tak kain seragam? Kita nak tukarkan dengan apa ni? Baju. Alah. Awak pakai baju seragam je. Seluar awak tak pakai. Kita gunakan apa ni? Gunakan apa? Pendek seragam.
Ha. Pakai. Pakaian. Pakaian seragam. Kalau awak gunakan baju seragam, awak datang sekolah pakai baju je. Seluar tak pakai, bogel je. Pakaian seragam. Pakaian seragam, bukan kain seragam. Murid-murid mesti memakai pakaian seragam yang bersih dan kemas. Okey, yang ketiga. Kain seragam perlu ada rencana sekolah. Okey, baju awak rencana. Rencana salah. Apa yang betul? Tak. Rencana betul, rencana. Salah. Apa yang betul? Rencana. Lencana, bukan rencana. Len, L. Dekat baju sekolah awak tu, dekat depan ni ada lencana sekolah awak. Lencana logo Seriti. Itu yang ketiga. Tak boleh tu. Okey, cepat salin jawapan cepat. Dah salin cepat. Dah. Dah semua dah. Belum. Okey, cepat. Buku Okey, aktiviti bahasa Melayu muka surat 80. Okey, yang seterusnya, kasut dan stoking juga mesti baik. Betul tak baik? Tak. Kasut dan stoking mesti baik. Apa? Baik. Mesti dipakai. Mesti baik. Apa yang sesuai? Mesti? Jahit. Kasut Mesti dan dipakai. stoking juga mesti. Awak pakai kasut. Mestilah kasut yang bersih atau kemas. Takkanlah kasut awak hitam legam je. Kotor, melekat, habuk-habuk, lumpur-lumpur. Lepas stoking pula dah seminggu tak basuh, baru busuk. Mestilah kena pakai kasut dan stoking yang bersih ataupun yang kemas. Tulis cepat jawapan dia. Enggak boleh. Siap. Ya, cepat. Tulis jawapan cepat. Alim, dah siap. Okey, tak apa. Kita tunggu dulu kawan-kawan yang lain. Tulis satu je dah, tak payah tulis dua-dua tu. Ya. Okey, yang seterusnya. Okey, Zikri, jangan conteng. Okey, kasut perlu berkapur supaya tidak mudah koyak. Tidak mudah koyak. Apa yang sesuai? Kasut kita kena kapur supaya tidak mudah kotor. Sebab itulah kita kena kapurkan dia supaya tak mudah kotor. Ya. Okey, perenggan yang ketiga. Penampilan orang juga harus dijaga. Penampilan orang. Manusia. Penampilan. Dekat sekolah panggil apa? Murid. Murid. Penampilan murid juga mesti dijaga. Penampilan murid. Kita bercakap tentang sekolah ni. Perhimpunan sekolah. Siap. Alamak. Murid dah. Siap. Okey, yang ketujuh pula. Balik buku tak siap lagi. Okey, salin cepat. Siap. 3, 2, 1. Sabar dah. Okey, rambut murid-murid lelaki perlu dibubur minyak dan diikat rapi. Rambut awak ikat ke? Ada. Rambut awak? Awak ikat ke rambut awak? Rambut awak buat apa kalau datang sekolah? Sikat. Mesti disikat. Bukan ikat. Orang perempuan je ikat rambut dia panjang.
Mesti disikat. Nah, sikat elok bagi rapi. Nah, tulis cepat jawapan dia. Murid-murid rambut murid-murid lelaki. Rambut murid-murid lelaki perlu dibubur minyak dan disikat rapi. Murid-murid perempuan yang berambut panjang pula perlu mengikat rambut mereka. Orang perempuan kita ikat, orang lelaki kita sikat. Okey, seterusnya, selain berpakaian cantik, murid-murid juga perlu mendisiplinkan diri untuk kelihatan segar dan kemas sepanjang masa. Selain berpakaian cantik, betul ke awak datang sekolah pakai cantik ke? Mana ni? Mestilah pakai? Bukan. Kemas. Kemas. Selain berpakaian kemas, murid-murid perlu mendisiplinkan diri untuk kelihatan segar. Betul, segar. Awak kena disiplinkan diri supaya mendisiplinkan diri untuk kelihatan segar. Segar, betul segar. Apa yang betul? Apa dia? Selesa, mendisiplinkan diri untuk kelihatan selesa dan kemas. Apa yang sesuai? Kita boleh gunakan bersih ataupun selesa pun boleh juga. Murid-murid perlu mendisiplinkan diri untuk kelihatan bersih ataupun selesa dan kemas sepanjang masa. Disiplin berpakaian ini akan menjadi satu kebiasaan kepada murid-murid apabila mereka tua kelak. Tua. Ya. Apa yang terakhir sekali? Ya, boleh. Okay, salin cepat. Kita ada masa lagi 6 minit. Tempat. Yang terakhir. Yang terakhir sekali, tua. Disiplin berpakaian ini akan menjadi satu kebiasaan kepada murid-murid apabila mereka tua kelak. Mereka muda. Bila mereka muda. Awak kecil lagi, awak dah muda lah tu. Apabila mereka dewasa. Hilang dah. Apabila mereka dewasa kelak. Okey, salin cepat. Siapa yang belum salin cepat? Okey, setakat ni semua faham tak? Ada siapa yang tanya soalan tak? Boleh. Okey, siapa yang belum siap lagi salin cepat. Okey, kalau semua faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Okey, sama-sama surah As lepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Mualim. Sama-sama. Okey, bye.